Assalamualaikum guys. Okey, hari ni saya nak cakap benda yang korang perlu tahu sebelum beli Nissan GT-R. Okey. So, stay tune. Okay, macam kita tahu sekarang ni market GT-R 35 dekat pasaran memang dah murah compare dengan dulu. Harga 300,000 ada, 500,000 ada. Sekarang ni harga 200 hingga 220,000 dah boleh dapat kereta ni. Tapi tengok tahun lah, tahun 2008 dan tengok condition juga. So pertama sekali apa yang korang nak kena standby untuk beli kereta ni? Pertama, of course lah duit. Yang kedua, duit ekstra. Kenapa saya cakap duit ekstra? Sebab untuk tahun 2008 dengan 2009 kita takkan jangka kerosakan kereta ni apa. So saya tak boleh nak cakap lah kereta ni confirm rosak bahagian sini. Normally kereta 2008-2009 ni kerosakan dia lebih banyak kepada gearbox, timing chain pun ada untuk, tapi itu jarang berlaku. Tapi untuk saya pernah berlaku dekat timing chain. Kemudian bahagian screen confirm more than 7 years screen akan rosak, screen GT-R ni. Kat situ you guys kena standby duit untuk repair screen ataupun beli screen second hand atau barulah, terpulang lah kat korang sendiri. Seterusnya korang kena standby a lot of money. Contohnya untuk maintenance tayar, macam saya pernah cakap video sebelum ni, 6 ke 7 ribu dekat tayar 4 biji tayar satu set. Untuk 285 size 20 inci. Tapi ini yang kita cerita maintenance yang basic. Kalau kita nak cerita pasal maintenance tayar, minyak ni, yang tu you guys boleh control lagi tau. Kalau rasa tak nak bawa, kalau rasa nak jimat, jangan bawa kereta ni. So it's up to you guys lah, tak nak bawa atau tak nak bawa. Tapi tipu lah kalau tak bawa kereta macam ni. Memang tak bawa sehari dah macam. Okay, seterusnya kita nak cerita daripada segi kerosakan yang saya pernah cakap tadi tu. Kerosakan seterusnya kat belah dalam, kat bahagian dalam ni, tempat masuk CD ni, dia ada satu chip tau yang kawal aircon, yang kawal screen. Monitor board ni rosak. Apa yang akan jadi, di antara dua je, sama ada aircon korang akan off terus ataupun aircon korang akan blow 100%. For your information, aircon GT-R 1 bar sama macam 3 bar dekat Myvi. So memang kuat lah aircon dia. Dia tak silap saya sampai 6 bar tak silap saya. So aircon GT-R ni memang sejuk lah. Normally kalau orang tanya saya berapa nak kena standby tu, okay, kebanyakan orang-orang GT-R yang saya dah kenal lama sebelum-sebelum ni, otai-otai lah yang dah 7-8 tahun pakai GT-R, yang 10 tahun pakai GT-R, diorang kata kalau nak beli GT-R ni at least standby 50k. So kalau harga kereta 250,000, korang kena standby 300,000 lah. Another 50,000 tu bukannya standby untuk make up kereta, untuk make sure kereta dalam keadaan baik. So sekiranya berlaku sebarang kerosakan, perkara yang tak diingini, so kita ada duit standby kat situ. Orang ada kata, bro kenapa tak claim dengan insurans? Insurans ada serta tempat yang dia boleh claim, ada serta tempat yang dia tak boleh claim sekiranya accident dan sebagainya. So contoh kalau gearbox rosak ataupun engine rosak, kita tak tahu kan, Allahu alam. So saya tak rasa insurans cover. Kereta ni bukanlah kereta yang selesa untuk dibawa hari-hari. Kereta ni kalau you guys bawa hari-hari memang penat. Kereta ni memang besar dan angle kereta ni untuk cornering, maksud saya untuk corner, kalau kita dekat satu traffic light kita nak buat U-turn, kita kena, walaupun kita balas habis, dia punya angle tayar tu tak sharp tau. Maksudnya dia tak pusing habis, dia mati sampai berapa degree je. So dia punya angle GT-R punya tayar ni tak wide. So suspension dia keras. Untuk daily use memang tak selesa. Even though kalau langgar lubang kecil sekalipun memang rasa. So memang sakit. Dia memang punya memang sakit lah orang kata. Dia punya hentakan tu kan. Plus memang penat bawa kereta ni dengan berat, dengan bukan berat steering tau, maksud saya kereta ni besar, bulky. Kedudukan pun memang nampak memang kereta ni bulky tau, memang besar. So kalau
pergi ke satu tempat yang dengan jarak dekat memang penat lah. Untuk daily use kalau lagi redah jam ke apa, so kereta ni agak penat. Sebab kereta ni lebih selesa dan lebih seronok jika dipandu laju. Bukan pandu lalu pandu laju. Kalau pandu laju baru rasa macam seronok kalau pergi jalan jauh, ada konvoi. Kalau kaki merembat, siapa yang kaki merembat tu, memang kereta ni best lah. Okay, R35 ni bukan body yang ringan, body dia agak berat. Jadi untuk cornering, korang jangan terlampau banyak tengok YouTube cornering GTR bagus. Saya tak cakap cornering GTR tak bagus, tapi jangan terlampau banyak tengok YouTube cornering GTR terlampau bagus gila, so juga nak try dekat jalan-jalan biasa. Sebenarnya cornering GTR ni bagus sebab dia 4-wheel drive, tapi jangan expect dia bagus so korang boleh hentam habis-habis. Dia ada limitation dia. Dia memang bagus, saya tak nafikan, tapi dia ada limitation dia kalau nak main corner dengan kereta ni. Tak pandai kawal, habis. Okey, yang paling penting sekali kalau korang dapat GTR, tolong kenal dulu karakter kereta ni. Sebab ada orang terlampau teruja, excited bawa kereta ni, tunjuk dia ingat macam kereta biasa agaknya, dia tekan minyak habis-habis, bawa accident. Banyak kes orang tak biasa kawal dengan dia punya karakter, dengan dia punya kelajuan, dia punya horsepower. Banyak yang accident lah. So nasihat saya yang paling penting sekali, sekiranya dapat GTR, jangan over excited. Okay, baca bismillah ke apa dulu dapat kereta ni. Bawa kenal dulu karakter dia. Okay, kalau aku tekan banyak ni, laju mana, gear 2 pick up dia macam mana, gear 3 pick up dia macam mana. Biasakan dulu handling, cruising 200, 100 setengah, 80, 180 macam mana handling dia. Biasakan dulu drop gear kat mana. Saya ambil masa 2 hingga ke 3 tahun untuk kenal karakter GTR. Barulah saya start merembat ke apa semua. Kalau saya tak kenal memang agak takut lah. So you guys memang kena kenal karakter GTR ni. Jangan over excited terus nak henjut kereta ni habis-habisan. Jangan buat macam tu Sebab banyak kes yang orang teruja. Macam ada kes kedai tinted, dia kantoi kan, dia pernah accident, dia bawa kereta member tu keluar dari workshop sebab nak test, lalas accident. So memang banyak, bukan kes tu je, banyak kes yang orang terlampau teruja, bawa kereta ni baru dapat henjut habis-habis, tak biasa lagi bawa, lalas accident. So pentingnya kena beringat dekat situ laju-laju juga, tapi kena pakai akal masa kita laju nanti. Okay, seterusnya kereta ni untuk siapa yang dah berkeluarga, kalau nak pakai kereta ni, macam you guys pun tahu, memang tak selesa. Tapi cukup lah untuk budak 2-3 tahun kat belakang tu kalau nak duduk. Macam tu okey lagi lah. Kalau anak dah umur form 3, form 4, form 5, form 6, form 7 lah, semua tu memang tak sesuai lah kat belakang ni, sebab sempit. Seterusnya kena make sure kalau dah dapat kereta ni, check keadaan air, check oil temperature. Dia akan ada tulis dekat skrin ni, oil temperature, transmission oil, water temperature. Yang tu semua kena check dekat sini. Tapi sebelum you guys beli kereta ni, make sure seller ataupun kereta second hand tu in good condition lah. Dia tak perfect tak apa, tapi asalkan kereta tu dalam good condition. Jangan yang dapat dengan masalah engine, masalah gearbox, masalah suspension, benda-benda yang berat. Kalau setakat condition yang seat koyak-koyak sikit ni, tak apa lagi lah bagi saya, sebab benda tu remeh-temeh lah kan. First kali kena, memang antara yang benda yang korang kena buat kalau dah dapat GTR, masa rembat ke, masa bawa kereta tu, tolong check oil temperature, water temperature. Ada yang tak tahu macam mana, bang, saya nak tengok, saya tak pandai baca oil temp, water temp semua ni. Semua ada tulis. Standby dari segi road tax, insurance, monthly. Siapa yang ambil monthly tu boleh fikir pasal monthly berapa. Siapa yang ambil cash tu dah tak payah fikir monthly berapa kan. Lepas tu penjimatan minyak memang tak ada dekat kereta ni. You guys kena standby menghadapi pelbagai masalah dekat kereta ni Itu yang tak best lah, part yang tak best. Tapi kalau korang dapat jumpa bengkel yang betul, yang ikhlas, yang bukan kaki tipu, yang pandai buat kan, so should be no problem lah dekat korang. Sebab once GTR dah repair, dia takkan jadi balik. Tapi syarat dia kena pergi bengkel yang betul lah. Jangan
pergi bengkel yang merepek. Sebab bengkel tu famous, hantar kat situ kan. Okay, so saya rasa sampai situ je saya nak review pasal GTR. Sebab tadi saya ada hal. So insyaAllah kalau ada masa nanti, saya akan review pasal kereta lain pula. Mungkin atau pasal topik lain pula pasal GTR. So ada apa-apa komen, boleh tinggalkan komen anda di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.